Sekarang barulah nak masuk kitab kita. Tu mukadimah baru tu. Imam Al-Ghazali menulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kitab dia Kitab Kaedah I'tiqad, iaitu kitab yang kedua. Kitab yang kedua dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum ni kita belajar kitab ilmu. Mungkin kita tertanya-tanya, kenapalah Imam Al-Ghazali ni kitab akidah ni benda paling penting dia letak nombor 2. Bab ilmu dia letak nombor 1. Salah ni, patut akidah nombor 1. Sebenarnya nak belajar kitab Ihya Ulumuddin kena selesai bab ilmu. Sebab di dalam dia ada rahsia-rahsia, ada pedoman-pedoman, ada petunjuk-petunjuk untuk kita faham kitab-kitab yang seterusnya. Nak faham bab akidah ni pun kena selesai bab ilmu dulu. Di sana ada kunci dia. Dah tentulah ada sebab-sebab yang istimewa, yang special. Kenapa Imam Ghazali dia letak bab ilmu di depan. Dan di dalam bab ilmu tu pun dia bukan cerita ilmu saja, banyak benda yang cerita di dalam. Contoh kita buat macam ni. Imam Al-Ghazali dia berjaya membina satu bahtera. Bahtera Ihya Ulumuddin. Sangat cantik, sangat laju, sangat hebat, boleh sampai ke tempat tujuan. Kita pun nak ikut jejak langkah dia, kita nak buat satu bahtera juga. Nak tirulah macam Imam Ghazali buat Bahtera Ihya Ulumuddin. Kita pun ambil dia punya manual. Cara-cara nak buat bahtera yang sebiji macam Imam Ghazali. Di bahagian depan ya, cara-cara menggunakan panduan ini. Cara-cara menggunakan buku ini. Tak mau baca. Cara-cara menggunakan buku tak mau baca. Terus cara-cara membina perahu, membina bahtera. Apa bahan dia, kayu apa yang guna, paku apa yang guna, simen jenis apa, berapa panjang kayu, nak jemur lama mana, cara nak sukat, cara nak buat bilik, cara nak susun, nak buat bahtera, semua kita baca. Kita pun buat bahtera. Buat bahtera nampak sama dengan bahtera Imam Ghazali, sama lah. Tapi bila berlayar, bahtera Imam Ghazali laju, bahtera kita lambat, tertinggal di belakang. Bahtera Imam Ghazali kalau dilanggar oleh ombak, dia sengit sikit. Bahtera kita kena ombak kecil pun dah nak terbalik dah. Kenapa jadi macam tu? Kita tiru semua sama, cara buat semua sama, bahan-bahan semua sama, tapi jadinya tak sama, walaupun rupa sama. Sebab kita tak baca panduan. Depan sekali Imam Ghazali letak cara menggunakan buku ini. Kena baca yang tu dulu. Kita tak maulah cara menggunakan buku, terus cara buat perahu. Dia di depan tu dia beritahu cara menggunakan buku ini. Kena baca dulu. Sama juga dengan kitab Ihya. Kita nak dapat macam mana Imam Al-Ghazali dapat, kena baca bab ilmu dulu. Kita bab ilmu tak payahlah, ilmu fadilat ilmu tak payah tahulah. Terus akidah. Memanglah kita belajar mungkin betul, tapi kebarangkalian untuk salah dan salah faham tu tinggi. Kalau kita dapat pun tak sama macam Imam Ghazali. Imam Ghazali dia dapat yang hebat-hebat, kita dapat yang kecil-kecil je. Walaupun kita belajar sampai habis kitab, kenapa tak sama? Sebab cara menggunakan kitab ini kita tak baca. Itu. Kitab Kaedah I'tiqad. Di dalam kitab Kaedah I'tiqad ini ada 4 fasal, 4 bahagian. Fasal yang pertama, akidah Ahlus Sunnah tentang 2 kalimah syahadah, yang kita nak belajar. Fasal kedua, cara beransur-ansur memberi petunjuk dan tingkatan i'tiqad. Fasal yang ketiga, dalil-dalil cemerlang bagi akidah. Dan fasal yang keempat, kaedah-kaedah akidah tentang iman dan Islam. Tiap-tiap satu fasal ni lama kita nak cerita. Berapa tahun pula baru nak habis ni? Tak tahu. Kita ilmu hari tu 2 tahun 8 bulan. Ni kitab tauhid ni mungkin lama lagi. Kita nak tengok fasal yang pertama. Ni tulisan Imam Al-Ghazali. Buku ni dalam bahasa Indonesia. Sebab tu tulisan ni pun tulisan Indonesia juga. Saya tulis tadi. Yang pertama, menguraikan akidah, yakni i'tiqad Ahlus Sunnah tentang 2 kalimah syahadah, iaitu salah satu dari dasar-dasar Islam. Maka berkatalah kami, yakni Imam Al-Ghazali, dengan memohonkan taufik daripada Allah Ta'ala. Tiap satu perkataan ini kita akan hurai dalam pelajaran akan datang. Ini kita baca saja dulu. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan,
yang mengembalikan, yang berbuat barang sekehendaknya. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan. Jadi perkataan ni macam tersangkut. Tersangkut sebab apa? Kita tengok ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, titik. Ayat kedua pula, ayat tu macam tergantung. Ayat kedua baru dia cerita khalaqal insana min 'alaq, yang menjadikan manusia. Ayat pertama tu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, tergantung. Kenapa tergantung? Bacalah dengan nama Tuhanmu, yang dengan nama Rabbmu yang menjadikan. Kata ulama tafsir, ayat tu tergantung sebab nak bagi tahu apa saja perkara semua Allah buat, semua Allah jadikan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, titik. Ayat tergantung, jadikan apa? Bila kita tanya jadikan apa? Semua. Siapa yang jadikan langit? Allah. Siapa jadikan laut? Allah. Siapa jadikan manusia? Allah. Semua Allah. Tanyalah apa saja Allah. Sebab itu ayat tu dia buat tergantung. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Terus titik, habis ayat. Apa menjadikan apa ni? Ayat apa ni? Tak faham. Rupanya nak bagi tahu apa saja yang ada semua Allah jadikan. Tu rahsia dia. Yang mempunyai arasy mulia, yang gagah perkasa, yang memberi petunjuk kepada hambanya yang bersih dengan cara yang betul dan jalan benar, yang memberikan nikmat kepada mereka sesudah pengakuan tauhid dengan terjaga akidahnya dari kegelapan keraguan dan kesangsian, yang membawa mereka kepada mengikuti rasulnya yang pilihan dan menuruti peninggalan para sahabatnya yang mulia asar, dan yang dikaruniai, tulisan Indonesia, dengan kekuatan dan kebenaran, yang menampakkan kepada mereka zatnya dan af'alnya dengan segala sifatnya yang baik, yang tidak akan mengetahuinya selain orang yang dilimpahkan pendengaran, dan dia itu yang menyaksikan, yang memperkenalkan kepada mereka bahawa zatnya itu esa, tiada sekutu baginya, tunggal, tiada yang menyamainya, lengkap rahmatnya, tiada yang melawaninya, sendirian, tiada yang menyekutuinya. Ni kita nak hurai satu-satu ni, panjang cerita. Bahawa dia itu esa, qadim, tiada permulaan, azali, tiada berpendahuluan, berkekalan wujudnya, tiada berkesudahan, abadi, tiada berpenghabisan, tegak sendiri, tiada yang menghalanginya, kekal, tiada putusnya, senantiasa dan selalu bersifat dengan segala sifat kebesaran, tiada habis dengan kehabisan dan pemisahan, dengan penggantian abad dan musnahnya zaman. Macam itulah Allah, zatnya tak berubah. Tetapi dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dia amat mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. InsyaAllah dalam pelajaran akan datang baru kita cerita. Sebab satu-satu itu pun panjang cerita. Jadi dalam pelajaran yang akan datang, antara perkara yang akan kita sentuh ialah bukti-bukti kewujudan Tuhan. Kita sekarang ni kita bicara seolah-olah kita percaya Tuhan memang dah ada dah. Macam mana kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tak percaya Tuhan, orang-orang ateis tadi, orang mulhid tadi, dia tak percaya Tuhan. Kita bagi kitab Quran, dia baca kitab Quran, baca hadis Nabi. Kalau saya percaya kitab Quran, kalau saya percaya hadis Nabi, dah tentu saya percaya Tuhan. Ni Tuhan pun saya tak percaya, saya nak baca buat apa? Jadi kita kena menggunakan akal. Jadi antara hujah-hujah yang akan kita bentangkan nanti, apakah bukti-bukti kewujudan Tuhan? Yang mengatakan Tuhan ni benar-benar ada, apakah bukti dia? Dan apakah hujah-hujah kita kepada orang-orang etis, yakni orang-orang yang tidak percaya kewujudan Tuhan? Jadi rasanya sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Jadi hari ini tadi kita dah tengok apakah maksud akidah, apakah maksud i'tiqad, apakah maksud tauhid, apakah maksud hawaid, apakah agama-agama yang ada di seluruh dunia ni, apakah sembahan-sembahan yang ada, sembah pokok, sembah haiwan, sembah syaitan, macam-macam. Dan di Indonesia agama-agama yang diiktiraf hanya 6 saja sekarang. Agama-agama lain dimasukkan ke dalam agama Hindu. Agama orang Selat, agama orang Laut, agama orang asli, agama orang Kubu, agama orang Batak, orang Mandailing yang dulu-dulu, semua masuk agama Hindu. Di Malaysia pula agama-agama lain-lain ni disebut sebagai animisme. Padahal mereka tu ada agama masing-masing.
Kemudian kita tengok agama-agama Sunda, agama Parmalim, agama Kinorohingan, macam-macam agama lah di alam Melayu ni, yang sebahagiannya tu bila bicara tentang Tuhan nampak dekat-dekat macam dengan Allah juga. Dan kita ada tengok batu bersurat Terengganu. Dalam batu bersurat ni memang cerita tentang agama Islam, tetapi Tuhan tu dia sebut sebagai Dewata Mulia Raya. Kemudian kenapa manusia ni ada banyak agama? Sebab ada hijab-hijab antara mereka dengan Tuhan. Jadi rahsia sekadar itu saja. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon berbanyak maaf. InsyaAllah kita sambung dalam pelajaran seterusnya nanti yang memang seronok, memang lazat cerita tentang bab akidah. Wallahu a'lam.